Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar tingkatan 2 2021? Lama kita tidak bersua atau tidak berjumpa. Jadi hari ini kita akan belajar reka bentuk dan teknologi tingkatan 2, iaitu tajuk barulah. Mungkin tahun lepas kita tidak sempat untuk habiskan reka bentuk tingkatan 1. Kita cuma belajar secara online. Dan hari ini pun kita akan belajar secara online lagi. Tapi lebih mendalam dengan secara online dalam YouTube ataupun Google Meet dan macam-macam lagi lah. Jadi hari ini cikgu akan ajar bab baru kepada semua pelajar. Jom kita pergi tengok tajuk baru untuk tingkatan 2. Let's go. Bagi reka bentuk dan teknologi tingkatan 2, tajuk untuk kali ini ataupun tahun ini dia terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bab 1 penyelesaian masalah secara inventif dan bab 2 aplikasi teknologi. Di bawah bab-bab ni dia mempunyai topik-topiknya yang tersendiri. Contohnya kalau untuk bab 1 ni ada 3 topik. Yang pertamanya adalah pengenalpastian masalah, yang kedua analisis fungsi, dan yang ketiga adalah pencanggahan fizikal. Dan untuk bab 2 pula aplikasi teknologi, ini dia akan termasuk kepada kemahiran dari segi kita macam mana kita belajar tentang pembuatan mekanikal, elektrik, elektronik dan makanan. Satu lagi aquaponik, dia juga termasuk pada dalam bahagian aplikasi teknologi. Jadi untuk hari ini ataupun minggu ni kita akan belajar dahulu untuk bab 1 tentang penyelesaian masalah. Hari ini kita akan masuk dahulu tajuk 1.1, iaitu pengenalpastian masalah. Apa itu masalah? Masalah ini selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak lari daripada masalah. Mesti setiap orang ada mempunyai masalah. Mustahil lah kalau semua orang tak ada masalah. Masalah ni dia terbahagi kepada 2, iaitu masalah inventif dan satu lagi adalah masalah bukan inventif. Contoh-contoh masalah yang ada dalam buku teks ini sebagai contoh yang telah diberi. Contohnya seperti kalau masalah bukan inventif, contoh dia seperti kita ingin memotong ikan ataupun siang ikan, orang Terengganu panggil. Kita cuba untuk memotong, tetapi pisau ataupun parang yang kita gunakan itu adalah tumpuk, tengah tumpuk. Macam mana kita nak selesaikan masalah tu? Itu adalah masalah yang kita hadapi sekarang ni. Masalah yang kita boleh selesaikan tanpa ada kesan lain. Itu adalah masalah bukan inventif. Kiranya masalah tadi tu kita nak selesaikan dengan cara bila masalah yang ada tu, contohnya macam pisau tadi, kita pun nak selesai masalah pisau tumpuk tu, kita cuma mengasah dia sahaja. Selepas dia tajam, pisau tu dah boleh menggunakan kembali. Kiranya masalah yang lain tidak timbul selepas itu. Sebabnya pisau ni bila dia tumpuk, dia akan asah, akan tajam balik. Dia tak ada efek-efek lain. Itu adalah masalah yang bukan inventif, ataupun kata lainnya masalah yang tiada kesan sampingan. Bagi masalah yang kedua pula, iaitu masalah inventif. Masalah inventif ni dia sedikit sulit kerana dia mempunyai kesan sampingan. Contoh masalah yang dihadapi dalam masalah inventif ni, contoh dalam buku teks seperti penutup balang kuih yang tidak ketat menyebabkan biskut menjadi lemau. Itu adalah masalah yang pertama yang dalam inventif. Tetapi kesan sampingan yang dihadapi
penutup balang kuih ditambah baik, di upgrade ataupun ditambah baik, namun timbul masalah baru iaitu penutup terlalu ketat. Hal ini ialah contoh masalah inventif. Dia mempunyai kesan sampingan yang lain apabila kita menyelesaikan satu masalah yang tadi. Kita terus masuk ke subtopik yang pertama iaitu 1.1.1 iaitu mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif. Kita pergi ke yang pertama dulu, A, iaitu masalah bukan inventif. Masalah bukan inventif ini bermaksud masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan. Masalah bukan inventif ini kiranya kita ada mempunyai satu masalah dan kita boleh selesainya dengan satu penyelesaian sahaja dan tiada kesan sampingan yang lain. Masalah bukan inventif ini sering kita berhadapan dengan pelbagai situasi yang memerlukan kita membuat pilihan. Hasil daripada keputusan pemilihan memberikan satu pengalaman baharu dalam membina pemikiran yang matang. Kadang-kadang situasi seperti itu memaksa kita menyelesaikan masalah tersebut dengan pantas. Contohnya sebelum memasak kita perlu menyediakan bahan mentah. Bahan mentah tersebut perlu dipotong. Jika pisau yang digunakan itu tumpul, maka sudah tentulah kerja-kerja memotong akan mengambil masa yang lebih lama. Maka penyelesaiannya ialah pisau itu perlu diasah. Itu adalah contoh masalah bukan inventif yang selalu ada pada manusia. Kita lihat pula tentang aliran masalah bukan inventif. Aliran bukan inventif ini dia menceritakan macam mana kita perlu melalui untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada aliran-aliran yang ada ini kita boleh lihat yang pertama, alatan berfungsi dengan tidak baik. Yang keduanya, kita boleh lihat juga selepas alatan tidak berfungsi dengan baik, kita akan masalah dikenal pasti. Kita boleh kenal pasti masalah apa yang berlaku. Yang lepas tu, yang ketiganya, proses penambahbaikan alatan, atau masa itulah kita akan menyelesaikan masalah tersebut. Dan alatan yang dapat digunakan semula selepas kita selesaikan masalah tersebut. Dan langkah terakhir, mesti tiada kesan sampingan. Itu bermakna jika tiada kesan sampingan, maka itu adalah masalah bukan inventif. Untuk masalah yang kedua iaitu masalah inventif. Apa itu bermasalah inventif? Masalah inventif ni bermaksud masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Dia mempunyai kesan lain selepas kita selesaikan satu masalah itu. Contohnya dalam seperti gambar yang ditunjukkan pada rajah 1.1, rajah 1.1.2, rajah 1.1.3 dan rajah 1.1.4. Dalam contoh ini, masalah meja tidak dapat menampung berat beban dapat diselesaikan. Namun kesan sampingan itu wujud, iaitu meja menjadi lebih berat dan memerlukan lebih ramai tenaga pekerja untuk mengalihkannya. Itu disebabkan masalah tu ada kesan sampingan yang lain. Dalam masalah inventif ini, dia mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah ini. Proses penyelesaian masalah secara inventif banyak digunakan dalam industri. Masalah yang lain timbul dalam industri akan diubah sesuai mengikut cadangan penyelesaian masalah secara inventif. Selepas ini kita akan tengoklah kaedah-kaedah dia macam mana untuk menyelesaikan masalah inventif. Kita terus ke subtopik 1.1.2 iaitu menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Dalam subtopik yang kedua ni, dia terbagi kepada dua, iaitu satu kepada aliran dan satu lagi proses kerja macam mana kita nak menyelesaikan masalah bukan inventif dan inventif ini. Kita masuk ke bahagian masalah bukan inventif dahulu. Masalah bukan inventif mempunyai catat ada proses penyelesaian masalah bukan inventif. Dia ada
aliran kerja dan proses kerja. Okey, dalam proses kerja untuk masalah bukan inventif, dia mempunyai 5 proses kerja. Okey, langkah pertama adalah dengan mengenal pasti masalah yang dihadapi. Individu perlulah berhadapan dengan sesuatu masalah bagi mengenal pasti masalah tersebut. Okey, yang kedua, langkah kedua, menyenaraikan pilihan yang ada untuk menyelesaikan masalah. Langkah ketiga, membuat pilihan yang sesuai daripada senarai pilihan yang ada. Langkah keempat adalah dengan melaksanakan pilihan yang telah dibuat. Dan langkah kelima, membuat penilaian sama ada pilihan tersebut berjaya atau sebaliknya. Sekiranya masalah berjaya diatasi, maka proses penyelesaian masalah telah selesai. Jika sebaliknya, rujuk semula langkah kedua dan jalan penyelesaian yang ada, dan cubalah membuat pilihan yang lain pula. Okey, itu adalah proses cata alih yang ada pada masalah bukan inventif. Untuk masalah inventif pula, aliran untuk masalah inventif dia sedikit rumit. Okey, dia pada mulanya dia akan melalui masalah khusus. Okey, dalam perjalanan masalah khusus tu, sebelum dia pergi ke aliran yang kedua iaitu meringkaskan masalah, dia mempunyai satu fasa iaitu analisis. Okey, yang seterusnya antara meringkaskan masalah untuk pergi ke fasa yang ketiga, masalah umum, dia mempunyai fasa yang kedua itu adalah model masalah. Okey, dia tidak boleh terus ke penyelesaian khusus. Dia mempunyai halangan penyelesaian situ. Sebabnya dalam masalah inventif ni, dia mempunyai kesan sampingan apabila kita selesai dah masalah yang tadi. Okey, pergi ke masalah umum. Okey, apabila sampai ke masalah umum untuk pergi ke penyelesaian umum, okey, dia akan melalui fasa yang ketiga iaitu kaedah penyelesaian dia. Okey, seterusnya penyelesaian umum untuk pergi ke penyelesaian khusus, dia akan melalui fasa yang keempat iaitu model penyelesaian. Untuk fasa-fasa yang disebutkan tadi, dia mempunyai 4 fasa. Okey, fasa-fasa tersebut ada penerangannya. Okey, contoh yang pertama, analisis punca masalah. Okey, untuk penerangan analisis punca masalah ialah analisis fungsi. Apa analisis berkaitan dengan fungsi sesuatu masalah itu. Okey, yang kedua adalah model masalah. Model masalah ini dia penerangannya kepada pencanggahan fizikal. Apa yang tidak kena pada fizikal yang ada sehingga dia bercanggah menyebabkan itu menjadi masalah. Okey, yang ketiga pula kaedah penyelesaian. Okey, kaedah penyelesaian penerangannya pilihan kaedah penyelesaian. Macam mana kita nak pilih kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, dan yang keempat model penyelesaian. Okey, yang keempat penerangan untuk model penyelesaian ini, kaedah penyelesaian spesifik. Macam mana dia akan mempunyai kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, dia mempunyai prinsip-prinsip supaya macam mana untuk memilih prinsip-prinsip tersebut untuk selesainya masalah tersebut. Di sini saya beri satu contoh untuk fasa-fasa tersebut. Okey, fasa pertama ialah menganalisis punca masalah yang dihadapi oleh produk. Masalah ini boleh dikesan melalui proses kerja yang dikenali sebagai analisis fungsi. Contoh produk ialah meja. Analisis dilakukan dengan menjelaskan fungsi setiap bahagian sebuah meja. Analisis fungsi dibincangkan dengan lanjut pada tajuk pelajaran seterusnya. Okey, analisis ini dilakukan sehinggalah punca masalah dapat dikenal pasti. Untuk fasa kedua ialah memodelkan masalah dengan menggunakan konsep pencanggahan fizikal. Dalam contoh ini, meja perlu berat, bahagian kaki meja ditukar kepada besi untuk menjadikan lebih kuat, menampung beban yang tinggi dan perlu ringan untuk mudah dialihkan. Pencanggahan fizikal dalam kes ini ialah meja perlu berat dan ringan.
Dalam fasa ketiga, murid diperkenalkan dengan dua kaedah penyelesaian, iaitu kaedah pemisahan ruang dan masa. Murid hanya perlu memilih salah satu kaedah pemisahan ini untuk menyelesaikan masalah inventif. Pemilihan jenis pemisahan dilakukan dengan berpandukan jadual 1.1.2. Okey, anda boleh melihat jadual 1.1.2 seperti dalam gambar. Seperti juga dia mempunyai soalan penentuan kaedah pemisahan, macam mana kita nak pilih sama ada kaedah itu adalah kaedah pemisahan ruang ataupun kaedah pemisahan masa. Setelah pencanggahan fizikal dikenal pasti, iaitu meja perlu berat dan ringan, maka soalan yang perlu ditanyakan ialah adakah meja perlu berat atau menampung beban tinggi dan ringan pada masa yang sama. Okey, itu adalah soalan untuk menentukan kaedah apa yang untuk digunakan nanti. Okey, jawapannya adalah tidak. Okey, kalau jawapannya tidak, kerana meja digunakan untuk menampung beban dan dialihkan kepada masa yang berlainan, maka kaedah pemisahan masa dipilih. Sebabnya meja tu duduk di situ saja untuk masa yang lama, dan meja tu perlu menampung beban buku yang banyak. Okey, itu adalah kaedah pemisahan masa. Okey. Fasa keempat adalah fasa yang terakhir. Fasa ini memilih model penyelesaian spesifik. Okey, setiap kaedah pemisahan dibekalkan dengan pilihan-pilihan prinsip inventif. Sebagai contoh, kaedah pemisahan ruang dibekalkan dengan 7 prinsip inventif, dan kaedah pemisahan masa juga dibekalkan dengan 7 prinsip inventif. Setelah mengenal pasti jenis kaedah pemisahan, murid boleh memilih satu atau menggabungkan beberapa prinsip inventif yang dibekalkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Anda sudah melihat semua subtopik yang ada pada topik 1.1, iaitu pengenalpastian masalah. Okey, kita sudah di hujung video ini untuk minggu ini. Okey, kita akan sambung lagi pada minggu hadapan untuk topik 1.2, pencanggahan fizikal. Okey, pada video tu kita akan tengok, kita akan sambung lagi kaedah-kaedah yang perlu digunakan untuk menyelesaikan masalah inventif ini. InsyaAllah minggu depan kita akan berjumpa lagi untuk topik yang seterusnya. Sampai di situ dahulu daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.